لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر لنا تأثير كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله بالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان فضيلة الصدق ya muka surat 446 Jawi 378 keempat juzuk yang keempat J4 bab yang ketujuh pada menyatakan niat ikhlas dan sidq. Niat ikhlas dan sidq. Ya? Fi bayan. Bayan tu penjelasan. Penjelasan, kenyataan, keterangan semua makna bayan. Kalau orang tabligh kan dia kata bayan kan. Okey. Kemudian sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam ini ialah ikhlas. Kan juzuk 4 ni cerita tentang sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Jadi sifat yang dipuji Allah dalam tu ialah ikhlas. Tapi Imam Ghazali telah mencampurkan dalam tajuk itu niat dan sidq. Sidq itu kata benar. Jadi kenapa pula dicampurnya? Sebab ikhlas itu sebenarnya adalah niat yang benar. Itu kata dia. Niat yang benar itulah dia ikhlas. Kalau niat dia tak benar, itu tidak ikhlas. Itulah tu. Jadi niat tu itulah yang dalam hati kita bercakap tu niatlah tu. Aku nak buat ni. Tu niat tu. Jadi niat itu benar. Artinya benar-benar kerana Allah. Macam itulah tu dia. Benar-benar kerana Allah. Jadi bila kita niat kita yang benar, ada kelebihan dia. Niat yang benar ada kelebihan dia. Jadi tajuk dia menceritakan tentang kelebihan benar tadi atau niat yang benar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ini sebenarnya menyatakan kelebihan benar, sidq, yakni benar dalam ikhlas itu. Dan adalah sidqu itu kesempurnaan bagi ikhlas. Kan dah jelas tadi kan? Bila niat kita benar, itulah ikhlas yang sempurna yang tersebut dahulu itu. Firman Allah Ta'ala, Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Surah Al-Ahzab ayat 23. Orang yang dipuji itu iaitulah beberapa lelaki yang benar mereka itu dan yang menyempurnakan barang yang menjanjikan ia akan Allah Ta'ala atasnya. Itulah maknanya dipuji Allah Ta'ala. Orang benar, kemudian dia buat seperti mana yang dijanjikan. InsyaAllah itulah dia benar. Ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Kemudian Nabi bersabda di Quran, Innas sidqa yahdi ilal birri. Bahawa benar itu memberi petunjuk kepada kebaikan. Wal birru, dan kebaikan itu yahdi, memberi petunjuk ilal jannah, kepada syurga. Wa innar rajula la yasduku, bahawa seorang lelaki yang benar itu hatta yuktaba. Ya, saya. Salam. Ada kelas pula. Besok mai.
Nak? Tak ada. Iya kah? Okey. Waalaikumsalam. Sihat. Oi, tahniah. Baguslah tu. Entar nombor telefon tu entar WhatsApp kan lah. Okey. Assalamualaikum. Setiap usaha baru Masjid Manjung. Kawan baik saya lah masa kerja dulu. Kebetulan. Besok pagi ke Manjung. Okey. Benar membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada syurga. Lelaki yang benar tadi hingga ditulis di sisi Allah Ta'ala siddiqan. Mana orang lelaki yang benar tadi, niat dia benar, ikhlas lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan catatkan nama dia situ sebagai siddiq. Itulah siddiq. Jadi siapa dia siddiqin tu? Jawabnya ialah orang yang benar, dan benar itu membawa kepada syurga. Lelaki yang benar tadilah dicatatkan di sisi Allah Ta'ala sebagai siddiq. Jadi siddiq ni orang yang hatinya macam Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Lawan siddiq tu ialah kadzib. Al-kadzib, bohong. Al-kadzibu, bohong itu yahdi ilal fujur, membawa kepada sifat-sifat jahat. Wal fujur, dan sifat jahat itu yahdi, membawa kepada an-nar, neraka. Wa innar rajula, dan bahawa seorang lelaki layak zibu, yang berbohong, yang bercakap bohong, hatta yuktaba, hingga ditulis indallahi, di sisi Allah, kazzaba, sebagai orang yang pembohong. Itulah. Itu kesan dia. Itu kata Nabi. Jadi artinya Nabi ingat kita lah, hendaklah menjadi orang yang sentiasa benar. Apa yang kita cakap mestilah betul. Apa yang kita niat itu mestilah betul. Itu maksudnya lah. Benarlah. Benar dalam percakapan, benar dalam hati, benar dalam perbuatan. Benarlah tu. Dan benar ni memang diperlukan sangat. Orang di Sembilan ni ada dia punya pepatah dia. Benar ni ada ompek, kata dia. Orang di Sembilan lah tu. Orang beradat dia tu lah tu. Benar ni ada ompek. Benar ada kita, benar ada orang, benar ada adat, benar ada syarak. Benar tu. Okey? Betul kan? Benar ada kita, benar ada orang. Benar ada adat, benar ada syarak. Benar lah tu. Tapi sekurang-kurang 3 mesti ada. Benar ada kita, benar ada adat, benar ada syarak. Kalau benar ada kita, tak benar ada orang, tak peduli kan. Tapi syarak, adat kata macam mana? Adat katakan okey. Syarak katakan okey. Benar tu. Tu pula tu. Okey. Benar tu ada ompek, kalau 3 pun sudah cukup. Tapi 3 tu tolaklah. Jangan ada kitab dengan adat tu lah. Tu makna dia. Terjemahan dia, bahawasanya benar itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga, dan bahawasanya seorang lelaki itu bersungguh-sungguh bersifat benar hingga disuratkan akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai siddiqan, martabat orang yang siddiqin. Itu maksud dia. Dan bahawasanya dusta itu menunjukkan ia kepada maksiat. Maksiat itu menunjukkan ia kepada api neraka. Dan bahawasanya seorang lelaki itu berdusta hingga disuratkan akan dia pada Allah Ta'ala di dalam perhimpunan orang yang dusta, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala akan dia, na'udzubillah. Jadi artinya jadilah orang yang benar. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kelebihan benar itu bahawasanya benar itu setengah sifat segala anbiya yang dipuji oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan firman-Nya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim
innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi orang yang benar ni dipuji Allah Ta'ala, dan dia tu adalah sifat Nabi. Benar ni sifat Nabi. Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Maryam ayat 41, wazkur, dan ingatlah, fil kitabi, di dalam kitab Al-Quran, akan Ibrahim. Iaitu innahu, bahawasanya dia atau Ibrahim tadi, kana, adalah ia, siddiqan, orang yang benar, nabiyan, dan seorang nabi. Seorang nabi yang bersifat benar, Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu benarlah tu. Dia, iman dia betul-betul benar. Walaupun contohnya lah, dia hanya minta tolong kepada Allah. Dia tak akan minta tolong kepada lain daripada Allah Ta'ala. Walaupun Jibril datang nak tolong dia, tapi dia tolak. Dia ni nak dicampakkan dek tentera Namrud ke dalam api yang sedang menyala. Datang Jibril, wahai Ibrahim, apa pertolongan yang perlu aku beri pada engkau? Jadi jawab dia, agak hajat aku pada engkau tak ada apa-apa, kata dia. Jadi Jibril pun pergilah. Itulah ujian Tuhan kepada Ibrahim. Dia macam mana niat nanti tu, sebenarnya dia hanya minta tolong hanya kepada Allah. Walaupun Jibril itu memang Rasulullah juga kan, pesuruh Allah juga, tapi dia tak pasal apa Jibril offer kat dia tak, Allah saja. Jadi Jibril pun berpisah lepas itu. Akhirnya dia pun dicampakkan ke dalam api yang sedang marak menyala, tapi tak ada apa-apa. Macam itulah. Tuhan berfirman kepada api tadi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadikanlah di kamu, bardan, sejuk, salaman, sejahtera, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa sebenarnya lah. Itulah dia Ibrahim. Kalau katalah kita kan, bila datang Jibril tak tolong kita, Jibril itu memang pesuruh Allah. Kata, sedang elok kau Ibrahim datang, sedang elok kau Jibril datang. Jadi kau datang senang aku minta tolong, macam tu ada. Jadi kita lupa ke Allah Ta'ala tu. Itu yang rosaklah kita. Itulah dia Ibrahim AS diakui sebagai orang yang benar sekali lah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sebut olehmu ya Muhammad di dalam Quran akan Ibrahim, bahawasanya adalah ia yang terlebih benar dan juga seorang nabi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Idris juga seorang nabi yang benar, Nabi Idris. Nabi sekarang duduk langit ke apa sekarang ni? Duduk ke langit kan sekarang ni kan? Langit ni ke apa? Yoko. Sebut je lah, orang tak tahu kan. Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang benar juga. Okey. Apa benar dia Nabi Ibrahim ni dia dah apa cerita dia, cerita mati lah tu. Dia nak bertemu dengan Tuhan ke? Atau macam mana tu? Jadi kata dia nak bertemu Tuhan boleh, tapi kena mati dulu. Mana boleh? Itulah. Tapi sebenarnya macam itulah, kena mati dulu baru bertemu dengan Tuhan. Itulah ada cerita Nabi Idris lah. Nabi Idris. Sebut olehmu ya Muhammad dalam Quran akan Nabi Idris, bahawasanya adalah Nabi, ia terlebih benar dan juga seorang Nabi. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, arba'un man kunna fi faqad rabiha as-sidqu wal haya'u wa husnul khuluq wasyukru. Kata Abdullah bin Abbas, 4 perkara orang yang ada benda ni dalam diri dia, maka sesungguhnya ia telah mendapat keberuntungan. Rabiha, untung.
Kalau ada 4 perkara dalam diri dia ni, untung betul orang tu. Apa dia? Dalam hati dia ada sifat benar, sidq. Yang kedua, dia ada sifat malu. 2. Yang ketiga, akhlak yang baik. 3. Yang keempat, syukur. Ada 4 perkara dalam diri kita ni, orang tu beruntunglah hidup dia. Apa erti benar? Kita dah tahu dah. Hatinya semata-mata kepada Allah. Tak ada cerita kepada lain. Dan dia tidak akan bercakap bohong. Itu yang nombor 1 sekali. Yang kedua, malu. Malu ni bukan malu kucing. Malu buat salah. Apa saja yang Tuhan kata jangan buat, dia kalau dia buat tu dia malu sangat. Tu malu melakukan maksiat. Yang ketiga, akhlak yang baik. Mana tidak ada sifat-sifat mazmumah dalam hati dia. Tidak ada sifat mazmumah. Tidak ada riak. Tidak ada takabur. Tidak ada ujub. Tidak ada hubbu dunia dan lain-lain dalam hati. Itulah husnul khuluq. Dan yang keempat, syukur. Syukur ni maknanya menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala telah bagi dia nikmat yang terlalu banyak sampai tak terkira. Jadi dia mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi cara dia mensyukurkan dia dengan lidah, menyebut banyak-banyak Alhamdulillah. Kemudian melipat gandakan ibadat dia kepada Allah Ta'ala, tanda syukur yang dengan jasmani. Dengan lidah, dengan badan. Kemudian dengan hati. Hati kita sentiasa ingat Allah Ta'ala itulah yang memberi kita segala-galanya. Tapi kenapa syukur dimasukkan? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, hamba aku yang bersyukuri sikit mana, kata dia. Kata walaupun ramai dah hamba Allah dalam dunia ni, lebih-lebih orang Islam lah, tapi yang bersyukur sikit, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala tahu dah kita ni. Kita terima nikmat Tuhan tapi kita tak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Tu maksud dia tu. Jadi kita dah tahu ni, kita banyakkanlah Alhamdulillah. Sikit Alhamdulillah. Jadi ibadat kita lebihkan sikit. Kok sembahyang tu lebihkan sikit. Kita buatlah sembahyang sunat tu, sembahyang fardu 17 rakaat. Cubalah kita buat sembahyang sunat tu campur lebih daripada 50 rakaat. Cantiklah. Kenapa 50 rakaat pula? Sekurang-kurang kita nak ambil apa? Sempurna. Mula-mula Allah Ta'ala wajibkan sembahyang atas Nabi Muhammad ni ialah 50 waktu. Betul tak? Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Banyak. Jadi tiba-tiba Nabi Allah Musa suruh kita Nabi bulang kurang sampai 5. Tapi walaupun 5, tapi dia punya pahala besar. Jadi kita ni pula nak menunjukkan 50 tadi, kita buatlah sembahyang yang fardu 17 rakaat, 2 ampek, 3 ampek, 7 boleh. Lepas tu yang lain tu tambah lah. Jadikan dia, genapkan dia 50. Cantiklah. Kalau lain-lain orang macam zaman-zaman dulu, orang sembahyang ni 1000 rakaat setiap hari. Macam Amir bin Abi Qais, sehari dia sembahyang 1000 rakaat. Bayangkanlah. Berarti sentiasa tu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Solat. Mana 500 kali lah berdiri sembahyang je. Kalau 2 rakaat kan? 500 kali. Bayangkanlah. Itulah orang dulu-dulu. 1000 rakaat. Kita 50 pun, kan? Cubalah dapatkan 50. 1000 tu, janganlah kerja 1000. Kerja 50 dulu. Dah boleh kita 50 tu, cuba kita tingkat-tingkatkan, kan? Pasal kita dah hujung hidup kita ni. Itu tanda kita bersyukur lah tu. Tanda kita bersyukur. Jadi kita minta kat Allah supaya memasukkan kita dalam kelompok kecil yang bersyukur tadi. Pasal yang bersyukur tu tak ramai. Kita minta Allah supaya memasukkan kita dalam kelompok yang kecil yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Terjemah dia 4 perkara. Barang siapa ada 4 perkara itu di dalamnya, maka bahawasanya telah dapat ia laba dalam dunia dan akhirat. Laba tu untunglah. Pertama, benar. Kedua, malu.
dan ketiga baik perangai, dan yang keempat syukur. Satu-satu tu memang kita baca dalam juzuk yang komplek je lah, pasal sifat-sifat yang baik. Okay. Dan kata Bashar bin Al-Harith rahimahullah ta'ala, man amalallaha bisidqi istauhasha minan nas. Orang yang beramal akan Allah Ta'ala dengan benar, jadi ikhlas lah berarti itu. Istauhasha minan nas, hatinya akan liar daripada manusia. Berarti liar manusia, jinak dengan Allah, itu maksud dia. Barang siapa beramal akan Allah Ta'ala dengan ikhlas, akan betul, dan secara liar ia daripada manusia. Hati dia jinak dengan Allah, liar dengan manusia. Tapi buat ikhlas betul-betul. Benar dalam ibadat itu mana ikhlas lah. Yang itu yang kita nak cari. Jadi hati dia liar daripada manusia. Manusia macam mana? Manusia yang tidak mahu mendekati Allah Ta'ala tu lah. Jadi kenapa hati dia liar? Allah Ta'ala jugalah yang menjadikan dia macam tu. Dan lagi kata Muhammad bin Sa'id Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, "Iza talabtallaha bis-sidqi atakallahu mir'atan biyadika hatta tubsira kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah." Kata Muhammad bin Sa'id, iza, apabila, talabtallaha, kamu tuntut akan Allah Ta'ala sesuatu, bisidqi, dengan ikhlas. Kita minta apa satu dengan ikhlas, bisidqi, atakallaha, Tuhan Allah akan mendatangkan kepada engkau mir'atan. Mir'atan ni isim alat kali. Ra'a itu nampak. Kan apa, ra'aital ladzi kan. Jadi ra'aita tu nampak, erti ra'a. Jadi mir'ah tu isim alat daripada perkataan ra'a. Ra'a tu melihat. Jadi kalau alat melihat, cermin lah kan. Kalau min tu kata mar'ah, tempat melihat. Itu sebab orang perempuan dalam bahasa Arab dipanggil mar'ah. Betul tak boleh? Betul tak tu? Betul kan? Kalau mar'ah dalam bahasa Arab ni perempuan. Seorang. Kalau ramai nisa lah. Kalau mir'ah, alat melihat. Kalau mar'ah, isi makan, tempat melihat. Nampak kan? Jadi orang Arab gunakan perkataan perempuan tu dipanggil mar'ah. Berarti tempat melihat. Kenapa? Orang lelaki suka melihat orang perempuan tu dia mar'ah. Itu Arab ni pelik tu. Dia pandai, dia menggayukan tu. Kenapa perempuan dipanggil mar'ah? Pasal tempat orang melihat, orang lelaki suka melihat. Itu bukan mir'ah. Jadi bila kita minta satu perkara dengan benar, tu akan datang kepada kita mir'ah, alat melihat. Mir'atan biyadika, di tangan anda. Jadi bila kita ada cermin, alat melihat tadi kan, jadi kita seolah kita tahulah benda-benda, banyak kita tahu. Hatta tubsirah, hingga kamu melihat. Tubsirah tu apa, 3+1. Hingga kamu melihat kulla syai'in, akan tiap-tiap sesuatu, min ajaibid dunya, daripada keajaiban dunia dan keajaiban akhirat. Mana kita nampak dekat alat melihat cermin tadi, benda-benda ajaib yang berkait dengan dunia, yang berkait dengan akhirat. Maknanya hidayah Tuhan. Jadi kalau kita beribadat dengan ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala, tak ada campur benda-benda lain lah. Kalau semayang tu daripada atas mula Allah sampai Assalamualaikum, kita terus hati kita dalam solat, insya-Allah. Kalau itu di 40 hari kalau kita semayang betul-betul lillahi ta'ala tadi kan, mudah-mudahan 40 hari lah. Bayangkanlah, boleh sangat kan, tapi tak dapat dah kan. Allah ya mulalah dia mengayau kan. Kalau boleh tu insya-Allah. Jadi Tuhan beri kita cermin.
Jadi cermin tu kita nampak dalam cermin tu benda-benda yang ajaib, baik benda dunia, baik benda akhirat. Macam Nabi Allah Khidir, dia nampak benda akan berlaku. Contoh dia, pasal Nabi Musa nak dapatkan ilmu Khidir. Kata Khidir, boleh tak aku ikut kau Khidir? Kata Musa, aku nak belajar. Boleh, tapi kau jangan tanya. Tapi bila dah dirosakkannya Nabi Khidir bot nelayan tadi, Nabi Musa pun tanyalah, pula kau rosakkan orang punya. Tak boleh dah. Jadi Nabi Khidir nampak benda yang akan terjadi lepas tu. Artinya raja yang zalim, dia akan rampas mana-mana bot orang yang cantik itu untuk dia. Kan tak bagus. Nak mengelakkan jangan digampeh dek raja tadi, maka dirosakkan sikit. Jadi rosakkan tak elok, salah. Tapi dengan merosakkan tadi, raja tak jadi gampeh. Mana baik? Eloklah dirosakkan supaya selamat harta nelayan tadi daripada diambil oleh raja yang zalim. Itu maksud dia. Jadi yang soal situ dia nampak. Bila nampak tu dia ada mir'ah lah. Mir'ah tu alat. Mir'ah ni isim alat, jadi alat melihat. Cermin. Ni kan, ini dipanggil mir'ah ni. Alat melihat. Macam nazara pun melihat balik. Nazara. Jadi kalau alat melihat cermin tu minzar. Ini dipanggil ini minzar ni. Alat melihat. Kenapa pakai ni? Kalau ni ada kelabu sikit, bila kono dia ni, dia gomok jadi huruf tu. Dia gomok pula. Apa? Kembang. Ada yang Pak Li bagi tu pula kena pegang dua belah tangan. Macam ni pula Pak Li macam stedek ni senang kan? Ayo. Jadi cari yang kocik ni Ada orang beri yang kocik macam ni juga, tapi ada lampu. Ada bateri pula kan. Tapi kalau kau dah ganti bateri je pula tak payah dah. Okey. Itulah kata ni tak. Jadi artinya kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Taala. Kalau betul-betul insya-Allah hampir puluh hari kita betul tumpu betul Allah tu. Tak ada. Dapat insya-Allah. Tapi nak dapat tu bukan senanglah. Hampir puluh waktu, hampir puluh hari. Dan murad. Murad tu yang dikendaki. Daripada fi'il madhi dia arada yuridu. Iradah tu anulah kendak, Tuhan yang berkendak. Muradun isim maf'ul. Muridun isim fa'il. Kan ada murid sekolah kan, murid. Yang murid tu isim fa'il tu. Orang yang berkendak. Murad yang dikendaki. Dan murad yang dikendaki dengan cermin itu, iaitu terang hati. Itu kata dia. Sekira-kira melihat dengan mata hatinya itu akan segala rahsia yang indah-indah di dalam dunia dan di dalam akhirat. Terang hati. Jadi kita buatlah. Dan kata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, guru kepada Imam Ghazali, antaranya dia kata ihfaz as-sidqa fima bainaka wa bainallah. Jadi peliharalah keikhlasan itu antara kamu dan antara Allah. Jadi kita dengan Allah Taala hendaklah ikhlas. Warifqa, dan lemah lembut, fima bainaka, antara kamu, wa bainan nas, wa bainal khalqi, dan makhluk. Dengan Allah kita kena ikhlas. Dengan makhluk kita kena lemah lembut. Lemah lembut dengan makhluk maknanya tak keras, tidak kasarlah. Kalau kita lemah lembut dengan makhluk, makhluk akan sayang dengan kita. Kalau kita ikhlas dengan Allah Taala akan sayang kepada kita, diberi kita mir'ah tadi. Jadi dengan makhluk lemah lembut. Makhluk ni bukan hanya manusia, lain pada manusia pun kita lemah lembut juga. Itu sebab hari ni kita tengok manusia dengan binatang yang liar-liar dia jadi boleh rapat. Kan? Kalau yang jinak tu kucing lainlah. Kucing ni kalau kita lama-lama dia, dengan kita memang ada sayang. Kita balik tu dia sambut dekat jalan lah. Tu kucing.
Ayam pun kalau kita baik, baiknya kita. Kambing, semua baik. Itu tak apalah, binatang biasa luar kan. Kalau rimau pun, kata orang lah, kalau kita lembut daripada kecil bola dia, dengan kita ni dia boleh bergurau betul. Dengan beruang pun sama juga. Dengan gajah pun sama. Kalau di dekat kutub utara, dekat Rusia kan, orang Russo pun dah menjadi tunggang, ada apa, tukang menarik kereta apa, yang teksalji itulah Russo kan. Kita Russo sini binatang liar di sini. Sana digunakan untuk tarik apa tu? Nampak orang kan? Jadi semua anjing guna tarik di salji juga. Jadi kalau kita dah lembut-lembut dengan binatang, memanglah binatang dengan kita sangat rapat. Tapi orang yang tak lemah lembut, dia marah pula. Macam tu lah. Bahkan kalau kita baik dengan binatang, kalau kita dikacau ada orang, dia marah. Pasal saya tengok dengan kepala saya sendiri, dengan mata kepala sendiri, abang saya dulu dia kerja mergasua. Jadi di Temeloh dia telah mak gajah tu dah mati. Anak dia bela. yang bela abang saya lah. Jadi dia baik dengan abang tu, memang sangat baik. Jadi satu hari ada orang lah nak kena gurau lah, nak tengok kan. Orang cuba nak nak cederakan abang saya. Oi, dikejar. Mana tuan saya ni, orang ni jangan usik. Macam tu lah. Tu gajah. Jadi kalau kita rapat dengan apa ni, dengan tuan dia tadi, dia sayang, dia pun sayang kat kita kali. Itulah binatang liar. Jadi apa saja semua jadi baik. Lemah lembut. Saya yang buaya. Buaya lagi bahaya. Tapi kalau kita dah rapat dengan buaya, dijinakkan, kita lawan-lawan, buaya pun kita masukkan kepala dalam mulut dia pun dia tak kunyah lah. Iya. Kan? Dan kalau ikan pun, ikan apa yang boleh bola atas bukan tu, dia tolong apa? Dolphin. Tengok dolphin. Boleh diajar pula lagi. Tapi kena bagi upah lah ikan. Jadi artinya lemah lembut ni kita memang boleh baik. Kalau dengan binatang lemah lembut dia jadi rapat, dengan orang lagilah pula kan. Itu maksud dia. Dan okey, jagalah warif, lemah lembut. Terjemahan dia, peliharalah olehmu akan benar di dalam barang yang antara kamu dan antara Allah, dan peliharalah oleh kamu akan lemah lembut dan kasih sayang di antara kamu dan di antara segala makhluk Allah. Jagalah. Oleh sebab benda tu sangat baik, jagalah. Ikhlaslah dengan Allah, lemah lembutlah dengan makhluk. Bukan binatang je lah. Pokok kayu pun kalau kita layan dia lembut kan. Macam mana pokok? Tak. Ya. Dia menunjukkan kasih sayang dia, subur, cantik dia. Pokok kayu je tu. Bunga-bunga. Lagi pula. Kemudian waqila li Sahlin radhiyallahu anhu, ma aslu hadzal amri alladhi nahnu alaih? Faqala as-sidqu was-sakha'u wasyaja'ah. Faqila zidna. Faqala at-taqi, at-tuqa, wal-haya'u, watibul ghizai. Mudhafun ilaih. Dan dikatakan bagi Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an,
apakah asal perkara ini yang kita berada di atasnya? Jawab dia, Sahal, benar, pemurah dan berani. Wakilah dikatakan lagi, Zaidnya tambahlah lagi. Faqala at-taqi, ya taqwa, wal haya'u tu malu, watibul ghizai, dan makanan yang baik. Tengok terjemah dia. Dan dikata oleh seorang lelaki bagi Sahal rahimahullah ta'ala, apa yang asal perbuatan kebaikan yang kita disuruh melazimkan atasnya. Apa benda baik yang kita disuruh jangan tinggalkan benda ni. Maka berkatalah ia Sahal tadi, itu benar dalam kelakuan, murah hati, berani di dalam kebajikan. Tu. Dan dikata lagi oleh orang baginya, tambahilah ilmu akan kami pada pengajaran dia. Engkau akan dia. Maka berkata ia, melazimkan oleh kamu akan takut kepada Allah Ta'ala. Taqi itu takwa lah. Dan malu engkau akan dia, akan Allah Ta'ala, dan memakan yang halal. Dan inilah sebaik-baik kelakuan yang dikerjakan oleh segala manusia. Jadi yang kita nak dalam ni ialah benar tadi lah. Pertama sekali kita naklah jangan tinggalkan benar dalam hidup. Jangan tinggalkan pemurah dalam hidup. Naklah jadi seorang yang pemurah dan naklah jadi seorang yang berani kerana benar. Tambahlah lagi, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Seorang yang malu buat maksiat, dan makan kita biarlah makanlah benda yang baik-baik. Bila makan benda baik itu badan pun sihat. Itu maksudlah agaknya. Jadi makanan baik, halal tu lain. Halal tu lain. Ni baik-baik itu mana dia memberi kebaikan kepada kita. Itu kata baik. Artinya dia tidak akan merosakkan kita lah. Itulah makanan. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas lagi radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha daripada keduanya. Huma tu, dhamir huma tu kat siapa bagi tu? Kepada Abdullah dan Abbas. Abdullah tu anak kepada Abbas. Jadi anhuma tu daripada Abdullah dan Abbas. Abbas tu bapa saudara Nabi. Abdullah dan Abbas sepupu Nabi. Apa kata Abdullah? Inna ke anna tu? Anna ya? Jadi kalau anna tu bahasanya fa'li, sebelum tu ada perkataan lain. Kalau inna dengan anna tu kalau mula-mula, ayat mula-mula mesti baca inna, dia tak baca anna. Tapi kalau di tengah-tengah baru anna. Dia tengah-tengah ayat. Jadi ini mesti di tengah-tengah ayat. Tapi ayat yang pangkal tu tak dituliskan di sini. Itu maksud dia. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Kan? Jadi siapa fa'il itu balik? Tak tahu. Tak tahu. Siapa bertanya tak tahu. Tapi Nabi ditanya anil kamal, tentang antu daripada, tapi maksudnya tentang kamal, kesempurnaan. Apakah itu kesempurnaan ya Rasulullah? Itu kata dia. Nabi jawab, qaulul haqqi, perkataan yang benar. Wal amalu bisidqi, dan beramal dengan ikhlas. Itulah sempurna. Bila kita bercakap, perkataan kita benar. Bila kita beramal, amalan kita ikhlas. Ikhlas di dalam amalan, benar di dalam percakapan. Itulah kesempurnaan. Itu arti dia. Jadi kita nak, kalau nak masuk jadi seorang manusia yang sempurna, kamal, bila bercakap, cakaplah benda yang hak, yang benar. Bila kita beribadat, pastikan betul-betul lillahi ta'ala. Jangan campur aduk yang lain. Maknanya Allahu Akbar, jangan ingat apa-apa pun. Jangan fikir sekeluar pun. Kalau boleh-boleh lah, katalah bunyi apa?
tengah sembahyang tu kita bunyilah telefon orang. Bila bunyi telefon orang, hati kita bercakap lah tu. Aduh, telefon siapa pula dah membising tu. Jangan cakap macam tu pun. Kalau boleh jangan layan. Dengar telinga dah terlongar nak buat macam mana kan. Tapi kita terus diamkan je. Terus ingat dalam sembahyang. Itu kalau telefon lah. Jangan kita biarkan fikir kita meraya-gaya. Tak boleh. Itu sebabnya orang lain pun tak boleh ganggu kita supaya jangan kita meraya. Dilarang betul-betul. Supaya kita nak betul-betul ikhlas Allah Ta'ala tadi. Itu sebab kalau kita sembahyang, kalau kita ni makan durian. Lepas tu sembahyang. Lepas tu bila dah makan durian, dia akan cendawa. Bila cendawa tu kan, dia punya bau dia akan keluar. Orang kiri kanan, depan belakang tu semua, siapa pula makan durian? Itulah mati dah keluar. Hilanglah kita punya konsentrasi kita. Tu makna dia. Pasal bila makan durian, dia ada gas kan. Dia angin tu keluar. Itu masalah dia. Bila keluar tu mesti dia pada parut. Yang polik itu dia tak cari mata, telinga, dia cari hidung je. Itulah salah tu. Kalau bau durian tu pergi ke telinga tak apa. Dah. Maksudnya hati kita mestilah lagi dah. Mestilah kita takkan ada pula kalau yang solat ni menyumpah lagi tu. Kalau sembahyang tu, aku tu orang ni. Dah tahu nak sembahyang, tu. Semua boleh jadi. Jadi hilangkan tu bisidqi gitu. Itulah kita nak betul-betul buat. Kalau kita betul-betul, insya-Allah kita menjadi seorang yang kamal. Kata Muhammad bin Ali Al-Kattani. Kattan ya. Rahimahullahu ta'ala. Apa tu? Wajadna dinallahi ta'ala mabniyan ala salasati arkanin. Wajadna, kami telah mendapati. Kami telah mendapati dinallahi, akan agama Allah Ta'ala itu mabniyan, dibina, isim maf'ul, dibina ala salasati arkan, atas 3 tiang. Jadi agama Allah ni dibina atas 3 tiang. Apa tiang dia? Alal haqqi, alal sidqi, alal adli. Dibina apa ni? Agama Allah ni atas haqqi, kebenaran. Wasidqi pun sama kebenaran juga. Wal adli, dan keadilan. Adil tu mana meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itulah dia. Kemudian wal falhaqu, maka yang benar, kebenaran itu ialah alal jawarih, atas anggota badan kita. Benar itu maksudnya ialah atas anggota badan kita, jawarih. Wal adlu alal qulub, dan keadilan itu ialah kepada hati. Wasidku alal uqul, dan kebenaran itu atas akal. Jadi kita ada anggota badan, kita ada hati, dan kita ada akal. Jadi akal tu untuk menentukan ya atau tidak benar tu. Ikhlas, bulat. Kalau adlu tu dia melibatkan hati. Meletakkan satu kena pada tempatnya. Dan al-haqqu tu atas anggota badan kita lah. Jawarih tu mana anggota badan kita yang 7. Mata, telinga, hidung, kaki, tangan, perut, kemaluan. Tu. Itulah. Islam tu dibina atas 3 rukun. Tiang. Jadi kalau tiang-tiang ni tak ada, jadi Islam tu seolah tak ada lah. Tu kerti dia tu. Dan tiang tu pula kalau ada pula tak kuat, roboh je dia. Jadi mana tiang benar, hak, tiang hak mesti betul, tiang sidq betul-betul, tiang adil pun kena betul. Terjemahan dia. Dan adalah kami dapati akan agama Allah Ta'ala itu didirikan atas 3 rukun. Pertama, atas kelakuan yang benar. Al-haq itu berkelakuan.
kedua atas benar, dan ketiga atas adil. Maka adalah hak sebenarnya itu atas anggota yang zahir atau badan kita, dan adalah adil itu atas hati, dan adalah benar itu atas segala akal. Itu terjemahan dia lah. Jadi bila kita olah tadi kan, mana zahir dan batin, mestilah semua yang kita keluarkan tu benar. Akhli itu hati kita ikhlas betul-betul. Akal kita pun mestilah benar juga. Dan anggota badan kita pun mestilah benar juga. Kita buat tu macam mana yang sepatutnya. Okey. Okey. Kemudian kata setengah ulama, ajma'al fuqaha'u wal ulama'u ala salasati khisalin. Ahli fiqh, fuqaha itu ahli fiqh, wal ulama' dan orang-orang alim, ajma'a telah bersatu pendapat, ala salasati khisalin atas 3 perkara ni. Mana ahli fiqh dan ulama bersatu pendapat dalam 3 perkara ni. Apa dia? Annaha, bahawasanya, iza sahhat fafiha an-najatu wala yatimmu ba'dha illa bi ba'din al-islamul khalisu anil bid'ah wal hawa wasidqu lillahi ta'ala fil amal wa tibul mat'am. Jadi ulama fiqh dan ulama-ulama sufi lah tu telah bersatu pendapat atas 3 perkara ni. Ini 3 perkara ni sah lah, betul. Annaha, bahasa iza sahhat, apabila sahlah ia, maka di dalamnya itu ada kejayaan. Mana kalau 3 perkara ni betul-betul ada, dia akan mendapat kejayaan. Tu dah. 3 ni kena ada dalam diri kita, kita pasti berjaya. Tu maksud dia. Wala yatimmu wa'dha illa bi ba'd, dan satu bahagian tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada yang lain. Kalau dia je satu, tak dia ada yang lain, yang 2 lagi tak ada, tak sempurna lah tu. Tu maksud dia. Apa dia? Dalam hidup kita ni kena ada 3 ni. Islam al-khalis, Islam yang bersih, anil bid'ah wal hawa, daripada bid'ah dan hawa, nafsu. Mana Islam yang khalis tu bersih daripada sebarang ciptaan. Bid'ah tu mana kita buat satu benda yang Nabi tak buat. Tu bid'ah lah tu. Kata Nabi tak ada buat macam ni, kita buat. Tu bid'ah lah tu. Jadi macam-macam lah. Hari ni banyak benda-benda tu berlaku yang buat dia orang. Kalau zaman marin, contohnya lah, orang sembahyang sunat, sunat apa tu yang baca la ilaha apa, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah kuat tu sembahyang apa? Tasbih. Sembahyang tasbih. Jadi Nabi buat sembahyang tasbih tak pernah pun berjemaah. Kita buat dia berjemaah. Ada satu masa dulu orang buat qiyamul lail ni. Jadi sembahyang tasbih berjemaah. Nabi tak buat. Tak kono lah. Jadi kalau Nabi buat, elok kita buat. Walaupun sembahyang tu memang baik. Tengok, kalau bondo tu elok kan, tentulah berkekalan sampai hari ni. Hari ni mana dia sembahyang, mana dia qiyamul lail macam dulu? Tak ada dah kan? Tak mana apa ya dah. Orang yang buat qiyamul lail tu masih ada lagi. Dia pun tak buat dah. Kan? Contoh siapa dia seorang lepas ni? Kau ingat tak? Dr. Hasan Ali. Kan? Tu kan dia ambil daripada orang Qadah, asal orang Qadah buat mula-mula mungkin. Lepas tu mana payah dah, tak ada dah kan? Lepas tu askar pun kagat pun buat lah zaman saya mungkin. Bila askar buat, saya pun togu lah. Kalau kabut masa tu. Jadi jangan buat. Nak buat boleh, tapi sembahyang masing-masing. Pasal Nabi tak pernah buat sembahyang tasbih berjamaah.
Kalau buka kitab lah balik tu. Pasal dalam gagat tu kan dia masing-masing semua tera-tera lah kau. Ulama-ulama lah kau kan. Jadi saya bawa lah kitab Majmu'. Tuan-tuan ingat, sembahyang sunat itu terbagi kepada dua lah kitab lah tu. Sembahyang sunat yang sunat berjemaah dan sembahyang sunat yang tidak sunat berjemaah. Jadi mana yang sembahyang sunat berjemaah tu, hendaklah kita adakan dalam jemaah. Kalau tak berjemaah pun tak apa. Tapi soalnya yang ada juga jemaah tu boleh buat sunat. Contohnya sembahyang sunat yang sunat berjemaah tu ia sembahyang raya. Kan? Raya haji, raya poso. Sembahyang semua kau buat masjid, sembahyang berjemaah. Sembahyang minta hujan. Sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana bulan. Sembahyang apa lagi kan? Itu sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Sembahyang tarawih bulan Ramadan dan sembahyang witir pun hanya dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan witir tak ada jemaah dah. Pasal Nabi tak buat. Kan? Itu contohlah. Sembahyang hajat Nabi tak ada berjemaah. Jadi mana Nabi yang ada buat sembahyang berjemaah tu sunat tadi bolehlah berjemaah. Itulah dia. Jadi bila Nabi tak buat bid'ah lah. Macam tu lah. Jadi kita hendaklah ikut macam ni. Ini berzikir ni. Yang kita sebut pasal belajar-belajar berzikir. Berzikir ni hendaklah berzikir macam Nabi berzikir. Tu betul. Kalau berzikir tidak macam Nabi berzikir, takut dia jadi bid'ah. Macam tu. Tapi orang tak baca lah pasal tu kan. Jadi kita pun tak sabut lah. Kan jadi isu pula. Naklah kita berzikir macam Nabi berzikir. Selamat. Jadi Nabi berzikir tu ialah panggil tarikat. Naklah kita berzikir macam Nabi berzikir. Naklah kita solat macam Nabi solat. Naklah kita puasa, nak kita keluar zakat, naklah kita mengerjakan ibadat haji umrah macam Nabi buat. Hadis suruh Nabi ikut Nabi solatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita kiaskan kepada lain-lain ibadat. Puasalah kamu macam kamu nampak aku puasa. Keluarkanlah zakat macam kamu nampak aku berzakat. Buatlah haji umrah macam kamu lihat aku buat haji dan umrah. Macam itulah lebih kurang. Itu nama kias. Jadi kalau berzikir pula, berzikirlah kamu macam mana aku berzikir. Macam itulah. Jadi kita kena ikut Nabi. Okey, selesai masalah. Nabi tak zikir lepas solat. Ada yang mengatakan Nabi tak berzikir lepas solat. Ada pula tak ada pula. Tapi Nabi bukanlah kata lepas solat berzikir. Lepas tak. Nabi lepas solat ni ada masa dia bacanya. Ada masa tu bacanya. Macam itulah. Macam Perlis dia tak benarkan zikir lepas solat. Itu Wahabi, pedulikanlah. Jadi kita tak nak buat. Orang tak nak buat tak. Itu Wahabi. Wahabi ni dia kira mudah ya. Tak macam mana pun jadi Wahabi pun tak tahulah. Sebenarnya Wahabi ni konon bagi nak menghalaitkan balik pahaman salaf, ulama salaf. Sedangkan ulama salaf itulah yang betul-betul beramal ni. Dia pula nak menidakkan. Itu kenapa nama? Tak tahulah cakap macam mana. Allah alam. Kita dah belajar cara kita mari kan, ikutlah cara kita. Di luar-luar tu pedulikanlah selesai masalah. Kita buat apa yang kita dah tahu. Yang kita confuse dengan itu pedulikan. Kita lupakan lah tu. Tu ya senang. Kita ramai dalam kalangan kita yang ramai juga lah yang dalam kalangan kita yang ada lah yang kalangan kita. Biarlah ya. Jadi dia akan komen lepas tu dan dia mana Nabi buat ni Nabi buat. Macam tahlil, apa ni doa, apa ni talqin, doa kunut, macam-macam. Nabi tak buatlah, itulah, inilah, banyaklah kita meneh. Banyak kita meneh. Macam apa? Selawat Sayyidina je lah dalam sembahyang tu. Heboh tu. Kalau
Ayat akhir itu kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bid'ah. Siapa nyebut sayyidina tu bid'ah. Pasal apa? Nabi dah lah tak sebut. Nabi pula larang pula kita sebut lagi. Apa nak lagi kan? Nabi kata la tusayyiduni fi solah. Jangan kamu sayyidkan aku dalam solat. Jadi masa Nabi dulu memanglah orang tak sebut sayyidina. Pasal Nabi tak sebut. Nabi takkan sebut sayyidina lah penghulu kami. Dia kan. Macam tu lah. Tapi bila dah Umar menjadi khalifah, Umar kata kalau tak kita memuliakan Nabi, siapa lagi? Allah pun memuliakan Nabi Muhammad. Kita patut jadi kita sebutlah sayyidina. Jadi sahabat pun bersetuju. Okey, kami ikut. Di persetujuan sahabat bolehlah sebut sayyidina. Jadi anda ada dua pilih lah. Nak ikut Nabi tak payah sebut sayyidina. Kalau ikut Umar sebutlah sayyidina. Tapi mana yang terbaik? Elok sebut. Tak salah langsung. Pasal Nabi pun dah cakap, sahabat-sahabat aku tu seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja di kalangan mereka kami ikut, kamu tak akan sesat. Jadi kita boleh ikut Umar, kita boleh ikut Nabi. Jadi ikut Umar lebih baik pasal kita yang memuliakan Nabi. Baik kita. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam kata Wahabi jangan. Kejap go to hell lah. Selamat jalan lah kau. Tu cerita dia. Banyaklah cerita dia. Sebenarnya banyak cerita dia. Contoh je lah. Dalam solat kan kita baca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Faham kan? Sebenarnya wa bihamdi itu tak ada. Itu tak dipetikai kat orang tu. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Tak ada wa bihamdi. Dia Subhanarabbiyal azim saja. Subhanarabbiyal a'la saja. Wa bihamdi itu tak ada. Kita ada tak? Ada. Jangan banyak cerita. Sebut dah. Dah ada wa bihamdi, sebutlah wa bihamdi. Selesai masalah. Ada 27 masalah sebenarnya Wahabi ni yang besar, kan? Okey. Setakat itu untuk malam ini insya-Allah muka surat 450. Ya kan? Tajuk kecil besok hakikat benar. Okey. Ada soalan? Nak tahu yang benar ni susah ya. Nak tahu yang benar, maksudnya benar. Sukar juga kan? Dari ilmu kan. Jadi nak tahu yang benar ni ilmu lah. Pendapat kita tak seperti benar kan. Ya. Kita tak tidak. Kita kena ada rojokkan.